Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, hendak dengar cerita? Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita teladan yang bertajuk Ibuku Mata Satu. Di dalam sebuah kampung, tinggal sepasang suami isteri. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Aminah. Pada suatu hari, Aminah dan ayahnya terbabit dalam kemalangan. Kemalangan itu telah meragut nyawa ayah Aminah. Bagaikan jatuh di tipa tangga, sudah hilang tempat bergantung. Aminah yang masih kecil itu pula cedera parah. Kepalanya luka dan matanya tertusuk kaca. Doktor mengesahkan Aminah hilang sebelah mata. Habis pingsan Mak Mila mendengar berita tentang anaknya itu. Mak Mila tidak sampai hati melihat anak perempuannya membesar dengan sebelah mata. Mak Mila sanggup memberikan sebelah matanya kepada Aminah. Doktor pun menjalankan pembedahan. Walaupun Mak Mila kesakitan, dia sentiasa berdoa supaya anaknya segera sembuh. Kasihnya ibu, kasih sejati, kasih sayangmu kekal abadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Keadaan Aminah semakin sihat. Akhirnya, Aminah sembuh sepenuhnya. Kini, Aminah belajar di sebuah sekolah. Aminah berjaya menjadi seorang murid yang sangat pintar. Suatu hari, sekolah Aminah mengadakan Hari Anugerah Cemerlang. Ibu bapa dijemput hadir untuk meraihkan majlis tersebut. Cikgu Rasman memberikan sepucuk surat kepada Aminah untuk menjemput ibunya datang ke sekolah. Aminah berasa susah hati. Sebenarnya, Aminah tidak mahu ibunya datang ke sekolah. Bagi Aminah, ibunya amat memalukannya. Selama ini, dia tidak membenarkan ibunya datang ke sekolah. Segala urusan yang di sekolah diuruskan oleh jiran yang baik hati, iaitu Mak Uda. Kawan-kawan, apakah yang dilakukan oleh Aminah? Malang sungguh nasib si ibu. Dibenci oleh anak sendiri. Kepada siapa hendak mengadu, hanya menangis seorang diri. Tiba di rumah, Aminah segera mendapatkan ibunya. Ibu, pihak sekolah mengadakan Hari Anugerah Cemerlang. Ini surat untuk ibu, kata Aminah. Alhamdulillah, syukurlah nak. Berkat doa ibu, Aminah menjadi murid yang cemerlang, kata ibu Aminah sambil senyum bangga. Ibu, Aminah tidak mahu ibu datang ke sekolah. Aminah malu ibu, malu. Mata ibu buta sebelah. Aminah hendak Mak Uda yang datang, bukan ibu. Jerit Aminah dengan suara yang garang. Mak Mila hanya mendiamkan diri. Air matanya mengalir laju. Dia tidak menyangka anak yang disayanginya, yang ditantang bagai minyak yang penuh, sanggup berkata begitu kepadanya. Aminah cuba merasuah Mak Uda agar dapat mengganti ibunya pergi ke sekolah semasa Hari Anugerah Cemerlang. Mak Uda menolak tawaran Aminah, tetapi dia sanggup menggantikan ibu Aminah. Kita memang merancang, tetapi rancangan Allah maha hebat. Kerana apabila tiba Hari Anugerah Cemerlang, Mak Uda jatuh sakit. Dia tidak dapat datang ke sekolah. Mak Mila dengan berat kaki melangkah ke sekolah. Apabila ternampak Mak Mila datang ke sekolah, Aminah berasa sangat marah. Dia segera mendapatkan ibunya. Niatnya untuk menghalang Mak Mila dari situ. Pada sempat Aminah bersuara, tiba-tiba kawannya mempersilakan Mak Mila duduk di tempat yang disediakan. Cikgu Raslan yang berada di sini terus bersuara. Sungguh hebat kamu Aminah, walaupun ibu kamu hanya ada sebelah mata, tetapi dia berjaya mendidik kamu menjadi anak yang cemerlang. Aminah berasa lega apabila guru dan rakannya dapat menerima keadaan ibunya. Dia tidak lagi marah ibunya. Perasaan marah kepada ibunya hilang sedikit demi sedikit. Aminah, bagaimanakah ibu kamu boleh jadi begitu? Suara kawan-kawannya menyebabkan Aminah terdiam. Disebabkan selalu diejek-ejek oleh rakan-rakannya tentang keadaan ibunya semasa kecil, dia menjadi trauma.
Dia tidak boleh bertanya tentang hal itu. Sebaliknya, menyalahkan ibunya. Tiba di rumah, Aminah bertanya kepada ibunya. Mak Mila pun menceritakan hal sebenar. Aminah teresak-esak apabila mendengar kisah ibunya itu. Rupa-rupanya ibu buta sebelah mata kerana telah memberikan sebelah matanya kepadaku. Oh ibu, sungguh mulia hati ibu. Aminah memohon maaf kepada ibunya. Aminah mak menyesal atas segala perbuatannya selama ini. Kawan-kawan, beginilah kisah ibuku pemata satu. Kasih ibu tiada bandingan. Sebelum selesai cerita ini, saya ingin memetik beberapa nilai murni untuk dijadikan panduan. Pertama, kita mestilah menghormati ibu bapa kerana jasa dan pengorbanan mereka amat tinggi nilainya. Kedua, kita mestilah bersifat simpati kepada golongan kurang upaya kerana mereka tidak diminta dilahirkan begitu. Ketiga, kita mestilah rajin belajar dan mempunyai keazaman untuk berjaya. Keempat, kita mestilah insaf atas segala kesilapan yang telah dilakukan. Kelima, kita mestilah mengelakkan diri daripada rasuah. Ingatlah kawan-kawan, jagalah hati dan perasaan ibu bapa. Tanpa mereka, siapalah kita? Sekian, terima kasih.